Salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Kusut Mahmud Sami. Hari ini kita akan bincangkan tentang PS National Coding and Robotics Challenge 2021 yang dibawa khas oleh Probino Solution Robotic and Digital Training Center. Rakan strategik untuk program ini ialah Persatuan Pendidikan Ilham, Telaga Bidu Sendirian Berhad, dan Persatuan Guru STEM Malaysia. Dan pertandingan ini disokong penuh oleh Malaysian Digital Economic Corporation (MDEC). Dan semua pertandingan yang dilangsungkan dalam pertandingan-pertandingan ini, cabaran-cabaran ini, semuanya ialah percuma, penyertaan percuma, dan semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dapat mengambil bahagian dalam pertandingan ini secara percuma, ya. Dan khas untuk PS Scratch Gamification Challenge 2021, khas untuk cabaran ini, pihak penganjur telah pun mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menganjurkan pertandingan ini dan telah mendapat kelulusan, dan pemenang, 5 pemenang bagi kategori ini, cabaran ini, akan memperoleh mata PAJSK, dan semua peserta dalam kategori ini akan mendapat sijil penyertaan peringkat kebangsaan. Ya, sukacita saya maklumkan di sini. Cabaran ini telah pun diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita, PSKK. Okey. So hari ini kita akan mengupas apa yang ciri-ciri yang terdapat dalam pertandingan ini, dan kita akan glance through semua bahagian-bahagian yang terdapat di sini. Oleh itu, murid-murid sila pastikan dengar dengan betul-betul apakah syarat-syaratnya, apakah benda-benda yang kita perlu ingat sebelum kita melaksanakan pertandingan ini. Okey. So di papan menu utama, paparan website pertandingan ini, kita boleh melihat home button dan statistik penyertaan, hadiah, bahan persembahan video dan juga FAQ. Okey, kita terus ke peraturan umum pertandingan ini. Untuk pertandingan ini kita ada kesemuanya, kita ada 6 cabaran. So kesemua 6 cabaran akan dikupas hari ini lah. Okey. Dan semua pertandingan ini boleh disertai oleh semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah warga negara Malaysia secara percuma. Semua pertandingan ini dilangsungkan secara dalam talian sahaja, dan anda perlu mendaftar untuk pertandingan ini sebelum 20 Oktober, dan website official website ini adalah URL untuk website, URL official website lah. Dan anda perlu menghantar video persembahan sebelum 30 Oktober. Sebelum 30 Oktober. Okey, seterusnya kita akan pergi ke video. Okey, video anda, jika anda lihat pada nombor 7, ya. Nombor 7 yang penting. Peserta perlu memastikan tetapan privasi persembahan video adalah unlisted sebelum memuat naik ke dalam YouTube. Setelah menaik dan publish video tersebut, pautan link tersebut perlu disertakan dalam borang penghantaran video. Okey. Dan ciri-ciri video pula, durasi video persembahan tidak melebihi 3 minit kecuali kategori Digital Robotic Challenge Live Coding, di mana yang kategori tersebut dia ada tugasan. So dia akan lebih 3 minit. So peserta wajib menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris sahaja. Ya. Bahasa-bahasa lain tidak dibenarkan, dan peserta hanya dibenarkan untuk mengedit atau menyunting paparan menu utama. Okey, inilah khas dalam pertandingan ini, di mana pihak penganjur telah pun meletakkan menu utama dalam bahagian bahan persembahan video. Anda boleh dapatkan paparan tersebut, menu utama lah, macam front page tersebut anda boleh dapatkan dari sana. Ya, anda perlu edit di sana, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengedit, dan saya akan bantu untuk memberikan penjelasan yang secukupnya kepada anda. Dan keaslian video, anda perlu pastikan video tersebut ialah asli dan tidak dipertandingkan di mana-mana pertandingan yang dilangsungkan. Okey. Dan sebelum
kita pergi ke bahagian-bahagian lain. Okey, untuk pertandingan Scratch Gamification Challenge, anda perlu gunakan tema ya, tema dari UNESCO yang Sustainable Development Goal. Anda perlu tengok pada tema tersebut. Okey, untuk peraturan bagi cabaran utama ialah seperti mana saya cakapkan tadi, PS Scratch Gamification Challenge. Okey, itu merupakan cabaran utama kita. So, dalam cabaran utama kita, anda perlu membina satu permainan ya, game. Dan game tersebut wajib mempunyai satu tema daripada Sustainable Development Goal UNESCO, rujuk pada bahagian tersebut, pautan tersebut. Dan anda perlu wajib mempunyai score dan next level. Okay, score dan next level lah, baru dia ada game. Dan projek mempunyai sekurang-kurangnya 2 backdrop dan 3 sprite berserta coding. So, sprite tersebut perlu bergerak, perlu ada coding lah. Dan peserta wajib publish dan hantar project link bersama persembahan video. So, anda perlu buat persembahan video. Dalam persembahan video tersebut, anda perlu nyatakan nama anda, nama projek, nama sekolah dan umur, dan menunjukkan paparan game tersebut, dan coding juga anda perlu paparkan dalam video. Dan nanti semasa hantar video tersebut, anda perlu letakkan link untuk dihantar sekali bersama dengan projek video tersebut, ya, video persembahan. So, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengambil link tersebut, ya, copy link semua saya akan tunjukkan. Anda perhatikan video ni secara teliti, ya, secara teliti. Okey. So, kita pergi ke cabaran seterusnya. Cabaran seterusnya ialah PS Do Your Bit Challenge. Yang ni kita akan gunakan microbit, ya, microbit. Anda perlu menggunakan perkakas microbit, makro pengawal microbit. Dan anda perlu menggunakan MakeCode untuk menghasilkan projek tersebut, projek ini. So, seperti mana saya cakapkan tadi, anda perlu gunakan satu tema daripada Sustainable Development Goals UNESCO, rujuk pada pautan tersebut, pautan yang diberi. Dan projek wajib mempunyai sekurang-kurangnya 3 input. Ya, dalam MakeCode dia ada berbagai input. Anda perlu gunakan 3 input sekurang-kurangnya. Dan adalah digalakkan untuk menggunakan mode permainan. Digalakkan saja, ya. Mode permainan digalakkan saja. So, anda nak buat projek lain pun boleh. Tidak masalah. So, peserta wajib muat turun projek dan dapatkan file format dia HEX dan hantar file tersebut bersama dengan persembahan video juga. So, anda perlu buat video persembahan. So, muka depannya anda boleh dapat dari bahan link bahan persembahan video. Seterusnya kita pergi ke PS Innovative Arduino Challenge. Dalam bahagian ini juga, cabaran ini juga anda perlu gunakan tema yang sama, tema Sustainable Development Goals. Anda boleh terlibat dalam semua pertandingan, ya, semua cabaran anda boleh terlibat. Tiada halangan untuk anda, tetapi anda boleh hantar satu penyertaan sahaja untuk setiap cabaran, ya. Hantar satu penyertaan untuk setiap cabaran sahaja. Dan untuk ini anda boleh gunakan apa-apa jenis pengawal micro Arduino Uno, Mega, semua anda boleh guna. Dan anda perlu tangkap gambar source code dan sertakan file Arduino IDE bersama dengan persembahan video dalam borang penghantaran video nanti, ya. Seterusnya PS Hour of Code Challenge. Yang ni special sikit, di mana peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini pada hari pertandingan iaitu 23 Oktober kami akan hantar 2 tugasan untuk anda selesaikan. Jadi anda perlu login menggunakan pautan yang diberi dan melaksanakan aktiviti tersebut, mengambil video aktiviti dan ceritakan sedikit tentang video tersebut, aktiviti tersebut, dan anda boleh hantar video tersebut. Pautan-pautannya di bawah, ya, di bawah website. Okay. So, setiap video perlu dihantar secara berasingan, ya. So, 2 aktiviti, 2 video perlu dihantar. Okey. Dan seterusnya ialah PS Digital Robotic Challenge Live Coding. Yang ni akan menggunakan bot. Anda perlu menggunakan bot robot, dan perlu dibuat pengatur cadangan menggunakan
blok. Okay. So setiap pasukan wajib menghantar rakaman video bagi kesemua tugasan. Akan diberi 5 tugasan ya. So 5 tugasan anda perlu hantar video tugasan tersebut berasingan. Okay. Dan jika anda tidak menghantar video-video tersebut, anda penyertaan akan gagal ya. So anda perlu buat rakaman video, anda perlu tunjukkan coding, anda perlu tunjukkan pengaturcaraan dan juga pergerakan tugasan tersebut ya, pergerakan robot anda perlu tunjukkan. Dan seterusnya ialah PS Digital Robotics Challenge, yang ini teori test. Ramai yang suka teori test ya. So semua ujian saja. Akan ada lebih kurang 50 soalan. Okay, MCQ, multiple choice question dan juga struktur, isi tempat kosong dan juga parangan. Okay. So peserta wajib mendaftar dulu ya. Yang ni perlu daftar. Ya, anda perlu daftar dan tarikh pertandingan untuk ini ialah 23 Oktober. 23 Oktober bulan ini ya, bulan ini. Okey. So anda perlu semak balik nama peserta dan nombor kad pengenalan, nama sekolah dan juga negeri semasa mendaftar. Dan anda akan diberi satu pautan untuk login dan anda harus melaksanakan anda perlu menjawab semua soalan dengan masa yang ditetapkan, masa 1 jam diberi ya untuk melaksanakan tugasan tersebut. Hanya murid yang melaksanakan ujian dalam masa 1 jam akan diberi markah. Okey, akan dinilai. Okey, seterusnya ialah borang pendaftaran dan juga yang ni ialah link penghantaran ya, link penghantaran video persembahan. Anda klik pada video tersebut, pautan ini, anda akan dapat borang untuk hantar video persembahan. Dan ini ialah tarikh-tarikh penting. Pendaftaran 1 Oktober hingga 20 Oktober. Tugasan untuk hour of code 23 Oktober. Ujian teori 23 Oktober dan penghantaran video 30 Oktober. So 30 Oktober semua video perlu dihantar. Ya. So untuk hour of code hari tersebut lah, 23 hari bulan anda perlu hantar video tersebut. Ya. So untuk tugasan Digital Robotic Challenge, nanti pihak penganjur akan maklumkan melalui email ya. Dan anda ada 22 hari lagi untuk menghantar video. Okey, seterusnya kita ada grup WhatsApp untuk pertandingan ini. Anda boleh join grup WhatsApp tersebut dan anda akan diberi peluang untuk bertanyakan soalan. Okey, FAQ. Dan ini merupakan video terakhir ya, video terakhir yang kami akan buat untuk pertandingan ini. Selepas ini kami tidak akan buat apa-apa video lah. Okey, semua FAQ saja. Okey, anda perlu masuk dalam WhatsApp group. Okey, so kita ada pautan yang seterusnya, buka surat yang seterusnya ya, iaitu statistik penyertaan. Klik pada statistik penyertaan, anda boleh nampak, anda boleh lihat bilangan jumlah pertandingan, jumlah peserta, bilangan sekolah, bilangan negeri. Penyertaan mengikut negeri dan penyertaan mengikut sekolah. So kenapa kami tunjukkan bilangan sekolah, penyertaan sekolah? Sebab kita ada hadiah untuk sekolah yang menghantar penyertaan yang terbanyak. Penyertaan yang terbanyak, satu sekolah rendah dan satu sekolah menengah akan mendapat hadiah yang bernilai RM200. RM200 ya. Mungkin kami bernilai RM200 ya. Okey. So apakah hadiah? Klik pada pautan hadiah. So hadiah untuk PS Crash Gamification Challenge top 5, 5 peserta yang mendapat skor yang tertinggi akan mendapat sijil pencapaian peringkat kebangsaan KPAJSK, dan semua peserta akan mendapat sijil penyertaan peringkat kebangsaan. Dan seterusnya, satu sekolah rendah dan satu sekolah menengah yang mempunyai bilangan penyertaan yang paling tinggi akan mendapat hadiah khas. Seterusnya, untuk kesemua cabaran-cabaran lain, 5 peserta dari setiap kategori, iaitu kategori sekolah rendah dan sekolah menengah akan mendapat hadiah. So top 5 untuk sekolah rendah akan mendapat hadiah, top 5 untuk sekolah menengah akan mendapat hadiah. Semua hadiah akan dihantar melalui pos ya, melalui pos. Okey, seterusnya pautan bahan persembahan video. Ada template ya, template menu utama video persembahan bagi setiap cabaran telah diberikan dalam link tersebut.
hanya klik pada pautan, anda akan dibawa ke pautan tersebut. So ini adalah Google Slide. Anda perlu copy, make a copy. Okay, pergi ke file dan anda perlu make a copy mengikut cabaran yang diperlukan. Ya, cabaran yang anda sertai. Ya. So pergi ke file, pergi ke make a copy dan select yang mana select mana yang anda perlukan. Klik pada selected dan make a copy. Okay. Klik OK dan paparan menu lain akan membuka dan anda perlu edit di sini. So tolong edit lah project name, full name, school, age, state, semua apa anda perlu isi dan anda savekan slide ini sebagai image. Slide ini sebagai image dan sila pastikan anda perlu gunakan muka depan official. Ini adalah muka depan rasmi. Anda perlu isi isi ke semuanya. Okey, dan anda download. Semasa download, pergi ke file dan download JPEG. JPEG image lah. Jadikan dia image. Nanti semasa buat video, selepas ambil video, anda boleh masukkan image ini dalam muka depan video tersebut. Ya, anda perlu letak muka depan video Ya, inilah muka depan untuk video. So yang macam ni lah. So open file, open folder, show in folder dan ambilkan muka depan ini dan letak pada video tersebut dan hantar. Okey. Seterusnya bagaimana ambil link? Link untuk Scratch dengan link untuk make code. Microbit link. Okey, bagaimana kami dah sediakan step by step lah, langkah demi langkah, step by step. Dan nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana nak buat dalam video ini. Bagaimana nak dapatkan link persembahan anda dalam dari Scratch dan juga make code. Okay. So FAQ, bahagian FAQ adalah soalan-soalan lazim yang ditanya oleh murid dan juga peserta-peserta. Anda boleh dapatkan jawapan-jawapan di bahagian ini. Okey, seterusnya kita pergi ke home balik. So di sini anda boleh tengok, melihat bahagian-bahagian ni. Okey, anda perlu cek daftar dulu daftar. Okay. Link pengantaran video saya klik, saya tunjuk Okey, bagaimana? Okay. So selepas klik pada video submission, okey. So inilah video pautan dia. So anda perlu isi maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, semuanya huruf besar huruf besar. Ikut huruf besar, email ikut huruf kecil lah huruf kecil. Jika anda boleh pilih lah pilihan yang mana, cabaran mana yang anda nak hantar video. Katakan Scratch Gamification Challenge, pilih pilihan tersebut dan klik next dan anda tulis project name, title dia, tajuk dia. Dan di sini juga kami letakkan image tersebut langkah demi langkah So bagaimana ambil link, project link daripada Scratch. Okey. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana nak ambil project link. Dan untuk ni selepas dapat letakkan project link dan juga YouTube. Okey, nanti saya akan tunjuk juga bagaimana nak upload video dalam YouTube. Okey, so dah letak pautan YouTube, submit. Klik submit, dah submitted, recorded. Itu saja. Okey, bagaimana seperti inilah kita kena hantar video persembahan kita mengikut kategori. So sekarang kita akan pergi ke Scratch Saya akan tunjuk Scratch. Bagaimana kita nak dapatkan file untuk Scratch, kita dapat project link untuk Scratch. Kami sarankan anda pergi ke scratch.mit.edu. Anda boleh buat di sini secara web based ataupun anda buat dalam software anda. Okey. Secara perisian. Selepas tu anda perlu sign in Anda perlu sign in dalam account Scratch. Selepas tu anda boleh muat naik projek anda dalam software tu, anda boleh muat naik di sini. Okey, bagaimana caranya? Klik pada create untuk account dan seterusnya pergi ke create, klik pada create. Okey, nanti kami akan tunjuk, nanti kami akan sertakan juga link bagaimana video bagaimana nak bina account account sendiri, buat account sendiri. So buat pergi ke tajuk, edit tajuk.
Okey, katakan saya letak PS Scratch. Okey, Anda boleh letak, Anda tak perlu letak PS Scratch pakai PS Scratch ya. Anda boleh letak nama projek dan klik pada share. So seterusnya dia akan pautan seterusnya akan buka, klik pada copy link, klik pada copy link balik. Okey, tekan Scratch tadi, tekan share, masuk copy link, copy dah. Okey, pergi ke link Scratch dan highlight. Okey, tadi kosong kan? Okey, kosong. Klik pada dalam keyboard kita, klik pada Ctrl Control dan tekan pada masa yang sama, tekan pada V. Okey, so Control plus V akan paste lah. Okey, Control plus V akan paste. So klik pada Control Ctrl dan klik V, huruf V ya, huruf V, dia akan paste. Seterusnya tekan next dan hantar. Okey. Okey, untuk video ya, okey, sabar, kita akan selesaikan ini dulu. Okey, seterusnya make code. Saya akan tunjuk bagaimana nak dapatkan link untuk make code ya. Okey, untuk make code, klik type makecode.microbit.org. Okey, untuk ini Anda tak perlu bina account tak perlu buat account. So hanya klik pada new project, klik pada project yang plus simbol tu, klik tekan pada bentuk tersebut. Okey, klik dan title dia akan tunjuk nama ya. Anda perlu letak nama dulu dan tekan pada create. Okey. Namanya ikut nama nama projek anda ya. Tak perlu ikut macam PS Do Your Bit, tak perlu ikut macam tu. Ya. So tekan create. Okey, anda akan dibawa ke masuk dalam sistem. Di sini dah isi semua pengaturcaraan. Selepas dah siap, tekan pada yang tu share. Okey, tekan pada simbol share. Di sini publish project. Klik pada publish project. Di sini pun copy. Klik pada copy, dia akan copy. Copy dah. Dia tunjuk copy. Ya, okey. Copy dah. Sekarang pergi ke pautan make code. Katakan anda nak terlibat dalam cabaran Do Your Bit challenge dan pergi ke Do Your Bit. Okey, pautan Do Your Bit. Klik next. Di sini pun kami dah tunjukkan cara-caranya. Tetapi saya tunjuk dalam video lah, lebih senang untuk anda. Okey, di sini pun anda perlu klik pada Ctrl Control bersama-sama dengan V. Okey, Control plus V. So dia akan paste lah di sini. Okey, selesainya dan tekan letakkan pautan video dan hantar. Okey, seterusnya kita pergi ke video. Bagaimana nak upload video? Dah ada video dah. Dah ambil buat rakaman melalui handphone dan sekarang kita nak hantar video, upload video dalam YouTube. Pergi ke YouTube, sila pastikan anda pergi ke YouTube account anda. Jangan guna MOE ya, jangan guna MOE. Tekan pada plus, tekan pada select file dan pilih file yang projek tersebut dan open. Okey, anda pastikan jangan muat naik dalam MOE account sebab MOE, jika anda buat upload dalam MOE account nanti dia akan padam. Sebab yang tu ialah murid untuk murid. Anda gunakan Gmail yang biasa, normal Gmail lah. So tajuknya dan pergi ke bawah, anda boleh buat pilihan yes, it's made for kid. Okey, tekan yes, it's made for kid dan tekan next untuk seterusnya. Jika anda YouTube lain, anda boleh buat tetapan yang seterusnya. Okey, yang ini unlisted ya. Sila pastikan anda buat di unlisted dan copy link ini dan tekan save. Tekan save, unlisted, tekan save, copy link. Okey, link tersebut anda bawa ke form. Okey, dan paste di sini. Okey, anda perlu paste di sini. Seperti biasa, Control Ctrl plus V. Okey, dan seterusnya tekan paste di sini. Tekan next dan submit. Okey. So, pertandingan ini pertandingan secara individu ya. Secara individu, bukan kumpulan, individu ya. Dan ibu bapa perlu daftar.
satu persatu ataupun jika guru nak bantu pun boleh. Sekian, terima kasih.